kekal Allah Ta'ala itu bukan dia dikekalkan. Bukan dia dikekalkan. Tak ada yang mengekalkan Allah SWT. Dia kekal dengan sendiri. Dia kekal dengan sendiri. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekal dengan sendiri, sebab itu dikatakan kekal sejati, kekal yang sebenar, kekal yang hakiki. Tetapi kalau Allah Ta'ala itu kekal, ada yang mengekalkan, itu bukan namakan kekal yang hakiki ini. Bukan kekal yang sejati ataupun kekal yang sebenar, tetapi kekal yang arabi. Kalau Allah itu kekalnya, ada yang mengekalkan, bukan dinamakan kekal hakiki. Kekal arabi namanya, kekal yang mendatang kemudian, sebab ada yang mengekalkan. Tetapi kekal Allah itu jalan sendiri, tanpa siapa-siapa mengekalkan. Sebab itulah dikatakan kekalnya Allah SWT itu kekal yang sejati, yang hakiki, kekal yang sebenar-benarnya kekal. Bukan kekal yang arabi. Kekal yang arabi itu dia kekal kerana ada yang mengekalkan. Sesuatu dari para hadirin yang dirahmati sekalian, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang akan kekal. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang kekal. Yaitu ada 10 perkara. Yaitu ada 10 perkara, di mana yang disebut dalam kitab ini, kita ulang lagi. Jadi ada 10 perkara yang kekal. Tapi kekal itu bukan kekal yang hakiki. Kekal yang arabi namanya, kekal yang mendatang kemudian. Sebab dia itu dikekalkan. Dia tidak kekal sendiri. Dia tidak kekal dengan sendiri. Dia itu dikekalkan. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan. Jadi kekalnya arabi, kekalnya datang kemudian. Jadi ada 10 perkara yang kekal selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan kekal hakiki, tetapi dia bukan kekal arabi, kekal yang datang kemudian. Sebab dia dikekalkan. Yang mengekalkan itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ada 10: syurga, neraka, Lut, Arash, Qalam, Kursi, Ruh, Ajmul Zanab. Apa yang dimasukkan dengan Ajmul Zanab itu? Tulang kecil seperti biji sawi, duduknya di tongkeng manusia, itulah benih anak Adam ketika dibangkitkan di berkubur kelak. Jisim segala nabi-nabi, jisim orang yang mati perang sabilullah. Ini dia yang akan kekal, tapi bukan kekal hakiki, bukan sebenar-benarnya kekal, bukan kekal yang sejati, bukan kekal dengan sendiri, tapi kekal itu dikekalkan. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan kekal yang arabi, kekal yang mendatang. Kalau takdir Allah nak binasakan boleh, jatuh dia. Kalau Allah nak mentiadakan boleh, kalau Allah nak mempanakkan boleh. Kalau Allah nak bagi dia satu masa ada penyudahnya, ada akhirnya, boleh. Cuma Allah tak mahu saja. Sengaja Allah sudah buat perjanjian itu pada azali lagi, perkara ini nak dikekalkan oleh Allah Subhanahu buat selama-lamanya. Tapi Allah yang mengekal, bukan dikekal sendiri. Sebab itu dikatakan kekal arab. Jadi kita nak fahamlah perbezaan di antara kekal Allah SWT dan kekal yang sepenuhnya. Kekal Allah, kekal yang sejati, kekal yang hakiki, sebab dia kekal dengan sendirinya. Tiada siapa yang mengekalkan. Tetapi yang sebelum ini kekal arabi, sebab ada yang mengekalkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada Allah nak binasakan boleh. Dalam pada itu ada satu peringatan. Selain daripada 10 ini, pernah juga kita dengar ada yang kekal. Selain daripada 10 ini, ada juga kita dengar ada yang kekal. Tetapi hingga hari ini saya belum mendapat keterangan lagi dalam kitab-kitab. Mungkin barangkali kekurangan saya membaca ataupun kekurangan ilmu pengetahuan saya. Cuma saya pernah dengar daripada sangat umum. Selain daripada yang 10 pun ada yang kekal. Di antaranya orang yang hafaz Quran. Selain daripada itu, muazzin, tukang bank. Tukang bank, tapi tukang bank yang tetap betul-betul lah.
Bukanlah sebulan kali, 5 bulan kali, bila tak ada tukang bank dia lah terganti, bukan begitu. Tukang bank. Aulia Allah. Jadi ada tambah lagi tiga perkara. Tapi saya tak dapat keterangan lagi. Cuma saya mendengar daripada kata-kata setengah-setengah tok guru. Jadi wali Allah, orang hafal Quran, tukang bank juga kekal. Tapi wallahualam saya tak pernah jumpa. Mungkin tok guru tu lebih bacaan daripada kita, lebih banyak ilmu kita, mungkin dia jumpa dari kita. Boleh jadi. Tapi walau mana pun wallahualam jawab. Tapi yang jelas yang akan menjadi kekal Arabi yang mendatang itu 10 tadi. Neraka, loh, harash, kalam, kursi, roh. Ingatlah kepada segala nabi-nabi. Jisim orang yang mati perang sabilillah. Cuma macam syurga, neraka, loh ni, harash ni, kita tak tahulah hakikat yang sebenar macam mana rupa. Kita serahlah kepada Allah SWT. Perkara itu tidak wajib kita pelajari, tidak mesti kita pelajari dan tidak diperintah. Cuma kita nak tahu yang ada arash, ada neraka, loh. Tapi bagaimana sifat rupanya itu tidak diperintah oleh Allah untuk kita mempelajari. Tidaklah satu kewajiban pula. Jadi kalaulah jisim segala nabi-nabi itu kekal, banyaklah. Banyak tu jisim-jisim yang kekal. Sebab nabi-nabi itu mengikut setengah ijtihad ulama ada 124,000. Ada 124,000. Itu mengikut ijtihad setengah-setengah ulama ada 124,000. Kalau benarlah sebanyak itu. Kalau benar sebanyak itu. Daripada yang begitu banyak yang menjadi rasulnya ada 3 pendapat pula. Setengah ulama mengatakan 313. Ada setengah ulama mengatakan 314. Ada setengah ulama mengatakan 315. Jadi ada 3 pendapat. Tapi salah satu benar. Kalau tidak 313, 314. Kalau tidak 314, 315. Salah satu benar. Ini yang menjadi rasul. Daripada 124,000. Setengah ulama berpendapat begitulah banyaknya nabi-nabi itu tadi. 313, 314 ataupun 315 yang menjadi rasul. Dia rasul dan nabi ini ada perbezaan itu. Rasul ni setelah dia diwahyukan oleh Allah SWT, selain daripada dia mesti ataupun dia wajib mengamalkannya, dia wajib pula menyampaikan kepada umat, kepada kaum. Tapi nabi itu tak. Nabi itu dia diwahyukan syariat oleh Allah kepadanya. Kemudian dia sendiri wajib mengamalkannya, dia tidak wajib menyampaikan kepada umat. Tak wajib. Tidak wajib. Rasul wajib. Jadi besar pangkat Rasul daripada Nabi. Nabi untuk dia amal sendiri saja. Sebab itu Nabi banyak, Rasul tak banyak. Daripada 313, 314, 315 Rasul-Rasul itu pula ada 25 orang pilihan. Yang pilihan pula. Yang 25 orang pilihan ini ada dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, ada disebut ke-25. Ini yang jempol pilihan daripada 314 ataupun 313 ke 315 itu. 25 orang ini pilihan yang ada disebut dalam Al-Quran. Daripada 25 orang itu pilihan lagi 5 orang. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada 5 orang itu pilihan lagi yang paling jempol, paling hebat, paling mulia sisi Allah SWT. Bahkan Allah tidak akan jadikan alam, tak akan jadi syurga, tak jadikan akhirat kalau tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pilihan. Jadi kita rasa bangga juga mendapat menjadi umat Rasul pilihan Allah yang paling terpilih. Rasul yang untuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala rasul-rasul dan segala nabi. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah.